Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, kita bertemu semula bagi perbincangan kita dan juga pengajian kita bagi risalah An-Nuqayah fi Usul Fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang mana kita berhenti lebih kurang 2 atau 3 minggu lepas pada perbahasan hadis mursal. Di penghujung perbahasan tentang sunnah, iaitu tentang hadis mursal yang Imam Suyuti sebutkan di sini, dan hadis mursal selain daripada mursal Sa'id bin Al-Musayyib bukan hujjah. Hadis mursal selain daripada mursal Sa'id bin Al-Musayyib bukan hujjah. Ana ulang sedikit sebanyak tentang perbahasan ini, sedikit sebanyak sahaja, sepintas lalu. Pertama, hadis mursal bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang meriwayatkan terus ke Nabi SAW. Seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis terus ke Nabi SAW dipanggil sebagai hadis mursal. Dan tabi'in ini ada banyak peringkat. Kita ada tabi'in daripada peringkat yang senior, tabi'in daripada peringkat pertengahan, tabi'in daripada peringkat junior. Di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khususnya, Imam Asy-Syafi'i menerima mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in senior. Apa maksud tabi'in senior? Tabi'in senior ni maksudnya tabi'in yang sempat untuk belajar dan berjumpa dengan ramai para sahabat. Sempat untuk belajar dan berjumpa dengan ramai para sahabat. Sebagai contohnya Sa'id bin Al-Musayyib. Nama Sa'id bin Musayyib yang ada dekat sini. Beliau antara contoh tabi'in senior lah. Selain daripada Sa'id bin Al-Musayyib, kita ada beberapa lagi tabi'in senior yang lain yang Imam Syafi'i juga guna hadis mursal mereka. Antaranya Qais. Qais bin Abi Hanif ataupun Qais bin Abi Sa'id kalau anda tak silap namanya. Hadis mursal beliau juga digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Sebab apa? Sebab asalnya hukum penggunaan hadis mursal ini adalah kita tidak gunakannya dalam bab hukum hakam kerana ianya hadis dhaif. Kerana ianya hadis dhaif. Kata Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau, waraddahu jamahirun nuqadi lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Majoriti ulama hadis menolaknya hadis mursal ini kerana kita tidak tahu siapa yang gugur di dalam sanad. Apabila seorang tabi'in kata, contohnya Sa'id bin Musayyib, ataupun tabi'in yang lain seperti Al-Hasan Al-Basri kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ada yang gugur dalam sanad, betul tak? Bila Al-Hasan Al-Basri kata qala Rasulullah SAW, pasti ada yang gugur. Cuma kita tak tahu siapa yang gugur. Adakah yang gugur itu sahabat, atau yang gugur tu tabi'in yang lain, atau yang gugur tu bukan tabi'in pun ataupun bukan sahabat, tak tahu. Maka disebabkan tidak tahu, itulah ianya menjadi hadis dhaif. Waradahu jamahirun nuqadi lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Lil jahl, kerana kita tidak tahu siapa yang gugur di dalam sanad. Tapi Imam Syafi'i pakai mursal Sa'id bin Musayyib, dan juga kita boleh kata secara umumnya mursal para tabi'in yang kibar. Antara contoh hadis mursal kalau kita nak ambil, kita nak ambil contoh hadis mursal, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab beliau Al-Marasil. Imam Abu Daud ada kitab khusus yang mengumpul hadis mursal, namanya Al-Marasil.
bahawa daripada Sa'id bin Al-Musayyib bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Larang daripada menjual beli daging dengan haiwan. Okey, larang daripada menjual beli daging dengan haiwan. Contohnya kita ada potongan daging daripada lembu, kan? Kita ada potongan daging lembu, kemudian kita jual potongan daging lembu kita ni dengan seekor haiwan. Contohnya kita ada potongan daging lembu kita jual untuk dapat seekor kambing. Contoh. Itu bai'ul lahm bil hayawan. Bai'ul lahm bil hayawan ni dia haram sebab dia bai' ribawi. Dia haram sebab dia bai' ribawi. Seingat anak lah dalam mazhab Syafi'i dia haram sebab dia jual beli ribawi, kerana makanan secara umumnya dalam mazhab Syafi'i dia ribawi. Al-mat'umat ni dalam mazhab Syafi'i dia ribawi. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib terus daripada Rasulullah SAW. Kan an Sa'id bin al-Musayyib anna Rasulullah SAW naha an bai'il lahm bil hayawan. Yang mana Sa'id bin al-Musayyib memang tidak pernah berjumpalah dengan Rasulullah SAW, kan. Macam mana beliau boleh terus hikayatkan sebegini. Okay, tapi Imam Syafi'i tetap berhujah dan memakai hadis ni. Ini kerana hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib ataupun para tabi'in lain yang daripada kalangan tabi'in senior, apabila Imam Syafi'i dapati hadis mereka itu diriwayatkan dengan daripada sanad yang lain juga, bukan daripada sanad yang mursal itu sahaja. Ada sanad yang lain juga yang bersambung, ataupun sanad yang lain itu juga mursal, tetapi kandungan maknanya sama, kandungan hadis itu membawa makna yang sama. Maka ini menurut Imam Syafi'i adalah penyokong untuk menerima hadis mursal tersebut. Jadi kita boleh kata bagi Imam Asy-Syafi'i hadis mursal ni hadis dhaif lah. Beliau pun tidak menafikan bahawa ini hadis dhaif. Hanya sahaja Imam Syafi'i pakai mursal Sa'id bin Al-Musayyib dan beberapa tabi'in yang lain yang senior, kerana Imam Syafi'i dapati hadis-hadis mursal mereka ini sebenarnya punyai sanad yang lain. Okey. Punyai sanad yang lain yang sama ada sanad tu bersambung ataupun mursal juga. Tapi apabila ada sanad lain dan daripada sanad yang lain juga datang hadis yang lebih kurang sama maksudnya, lebih kurang sama maknanya, ini bagi Imam Syafi'i menunjukkan dekat sana ada penyokong lah. Ada penyokong bagi hadis mursal tersebut. Jadi sebab tu Imam Syafi'i pakai. Okey. So Imam Syafi'i bukanlah seseorang yang memakai kesemua hadis mursal. Tak. Imam Syafi'i hanya pakai hadis mursal khusus daripada tabi'in yang senior macam Sa'id bin Al-Musayyib dengan syarat ianya disokong. Disokong. Itu tentang mursal Sa'id bin Al-Musayyib. Okey. Itu kita dah bincang. Kita masuk bawah tentang Al-Ijma' pula. Al-Ijma' ialah kesepakatan fuqaha pada suatu zaman akan hukum pada satu kes tertentu dan ianya adalah hujah pada zaman tersebut dan kepada generasi yang mendatang, tidak kira pada era mana mereka hidup. Jadi Al-Ijma' ialah dalil ketiga yang disepakati oleh para ulama' daripada keempat-empat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Al-Ijma' ini asal maksud bahasanya adalah keazaman. Asal maksud bahasa bagi Al-Ijma', ajma'a yujmi'u ijma'an, dari sudut asal bahasanya adalah azam. Okey, azam. Sebab itulah Nabi SAW ada sebutkan tentang berniat puasa di malam hari. Okey, syarat untuk kita niat puasa wajib macam puasa Ramadan, kita mesti niat pada sebahagian malam, sejuzuk malam. Tak boleh niat bila dah masuk subuh. Nabi SAW sebutkan man lam yujmi'is siyama minal lail. Kan, siapa yang tidak mengazamkan niat puasa pada malamnya, okey, maka tiadalah
maka tidak sah puasa baginya. Okey, puasa yang wajib. So Nabi SAW kata man lam yujmi', daripada perkataan ijma' ni, ajma'a yujmi'u ijma'an, maksudnya azam. So ijma' dari sudut bahasa maksudnya azam. Dari sudut istilah ialah kesepakatan fuqaha ataupun mujtahid pada suatu zaman akan suatu hukum pada suatu kes tertentu. Kes tertentu ni mesti kes yang berkaitan dengan hukum syarak. Kes yang berkaitan dengan hukum syarak ataupun istilah ulama'nya waqi'ah syar'iyah ataupun nazilah syar'iyah. Okey. Jadi ijma' dari sudut istilahnya kesepakatan mujtahid atau fuqaha pada suatu zaman yang mana ianya mesti datang selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Rasulullah SAW tiada ijma'. Okey, zaman Rasulullah SAW tiada ijma' dan tiada keperluan kepada ijma'. Tak ada keperluan kepada ijma'. Sebab apa? Sebab kenapa perlu ada ijma' sedangkan Rasulullah SAW ada, betul tak? Sahabat kalau ada pertanyaan, kalau ada persoalan terhadap suatu hukum, terhadap satu kes tertentu, sahabat akan bertanya terus kepada Rasulullah SAW. Okey? Maka pada zaman Nabi SAW, tiada kat sana konsep ijma'. Tak ada keperluan untuk ada konsep ijma'. Ijma' ini mula terpakai pada zaman, siapa tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman sahabat. Dan ianya berterusan sampai zaman sekarang. Okay? Ianya mula dipakai pada zaman para sahabat Nabi. Okay? Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat. Dan kita ada banyak dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita akan kehujahan ijma'. Okay? Banyak. Pernah satu hari datang seseorang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, mana dia ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa ijma' itu hujah? Lalu Imam Asy-Syafi'i kata, okey tak apa, berikan dekat aku satu malam, aku cuba untuk bertadabbur seluruh Al-Quran untuk melihat ada tak di sana dalil yang menunjukkan bahawa ijma' itu hujah. Okey. Jadi Imam Syafi'i pun ambil lah satu malam untuk tadabbur, kan. Imam Syafi'i cari. Sehinggalah esok paginya, lelaki tersebut datang semula kepada Imam Syafi'i dan tanya, wahai Imam, adakah kamu telah jumpai kan dalil bagi kehujahan ijma' daripada ayat Al-Quran? Kata Imam Syafi'i, aku dah jumpa dah. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang bermusuhan dengan Rasul, okey, setelah jelas baginya hidayah dan petunjuk dan mengikut jalan selain daripada jalan orang beriman. Dekat sini Imam Syafi'i ambil poin dekat sinilah nak kata ijma' itu hujah. Dan mengambil jalan selain daripada jalan keseluruhan orang beriman. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Okey. Apa jadi kalau mengikut jalan yang tidak diikuti oleh keseluruhan jalan orang beriman? Apa jadi kalau seseorang tu dia bercanggah dengan pilihan dan jalan yang dipilih oleh keseluruhan orang beriman? Natijahnya adalah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia dan kami akan masuk dan bakarnya ke dalam neraka. Okey. Kami akan palingkan dan kami akan masuk dan bakarnya di dalam neraka. Menunjukkan bahawa jalan orang beriman itu wajib diikuti. Dan maksud jalan orang beriman dekat sini jalan keseluruhan orang beriman. Sabilil mu'minin, sebab al-mu'minin lafaz am. Okey, dalam usul fiqh pun kita dah belajar lafaz am sebab dia adalah jamak dan dia dimulai dengan alif lam. Alif lam dekat sini yang menunjukkan kepada istighraq, iaitu kepada seluruh orang beriman. Sabilil mu'minin maksudnya sabil jami'il mu'minin. Ke semua orang beriman. Okey. Jadi apabila dia mengikuti jalan yang
tak sama dengan jalan keseluruhan orang beriman, dia akan diancam dengan sedemikian punya ancaman dan azab. Ini menunjukkan bahawa jalan orang beriman itu sendiri, keseluruhan mereka itu adalah hujjah. Adalah hujjah dan wajib untuk kita ikuti. So ini dalil pertama bahawa ijma' itu adalah hujjah menurut Al-Quran sendiri. Dalil kedua, dalil yang disebutkan oleh sebahagian ulama' adalah ayat Al-Quran yang berbunyi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu berselisih, maka kembalikanlah urusan agama itu, urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, sekiranya kamu daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okay. Jadi pada ayat ini, Allah menyebut apabila kamu berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kata para ulama, kefahaman yang kita boleh ambil daripada ayat ni, kefahaman di sebalik ayat ni, apa yang tersirat, orang Melayu kita panggil tersirat, ulama panggil mafhum. Ulama panggil mafhum. Orang Melayu panggil tersirat. Kalau tersurat, orang Melayu panggil tersurat, okey. Ulama panggil mantuk. Boleh Yang tersurat adalah mantuk, yang tersirat adalah mafhum. Yang tersirat daripada ayat ni, yang mafhum daripada ayat ni adalah jika kamu tidak berselisih, maka tak perlulah kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Okey? Jika kamu tak berselisih. Kalau kamu tak berselisih, apa maksudnya? Jika kamu tak berselisih, maksudnya kita bersepakat. Kita bersepakat, maksudnya apa? Maksudnya ijma' lah. Kan? Jadi bila kita tidak berselisih, kita bersepakat, maksudnya kita ijma', tak perlulah untuk kembalikan urusan tu kepada Allah dan Rasulnya, kerana kesepakatan kita iaitu ijma' adalah hujjah. Okey? Kerana ijma' adalah hujjah. So itu dalil kedua bagi dalil yang menyebutkan bahawa ijma' itu hujjah. Dalil yang ketiga datang daripada hadis adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahawa Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala ad-dalalah. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi daripada hadis ini jelas bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa ijma' umat ini pasti benar. Sebab Nabi SAW kata pasti tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maksudnya apa sahaja yang diijma'kan oleh umat ini, terutamanya daripada kalangan mujtahidnya, ulama'-ulama'nya, maka sudah tentu ianya adalah kebenaran, bukan kesesatan. Pasti ianya kebenaran. Dan jika ianya kebenaran yang pasti 100%, maka kita wajib ikut dan ianya adalah hujjah. Okay? So inilah beberapa dalil yang menunjukkan akan kehujahan ijma'. So ada 3 dalil, 2 daripada Al-Quran, 1 daripada hadis. Dan ijma' ini bila mana sahaja ia berlaku, ianya akan menjadi hujjah sehinggalah kepada hari kiamat. Okey. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ada beberapa kaedah yang penting yang kita perlu tahu tentang ijma'. Pertama, ijma' ini ianya tidak boleh dimansuhkan. Tiada istilah ijma' yang mansuh, tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh catat. Okey. Tiada di sana ijma' yang mansuh. Ijma' bila mana sahaja ia berlaku, ianya akan kekal menjadi ijma' yang hujah dan benar sampailah
hari kiamat. Okey, ijma' tak akan terbatal. Ijma' tak akan termansuh. Okey, itu pertama. Kedua, ijma' ini dia tak boleh ada dua ijma' yang bertentangan. Tak ada. Tak ada dekat sana istilah dua ijma' bertentangan. Kalau benar-benar berlaku ijma' dan kalau benar-benar ada dua ijma', maka ijma' yang pertama menang. Ijma' yang pertama dan yang lagi awal itu menang, yang kedua itu kalah. Yang pertama berlaku tu menang, yang kedua kalah. Kenapa yang pertama menang? Sebab yang pertama tu bila dia dah berlaku, bila ijma' tu telah sah dan telah berlaku, maka ianya telah jadi hujah dah lah. Maka ianya telah menjadi hujah bahawa tak ada siapa yang boleh datang setelah tu untuk dakwa ada ijma' baru yang bertentangan. Okey. Jadi kalau ada dua ijma', dan ini sebenarnya berlaku tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya berlaku dalam perbahasan ilmu akidah lah. Okey. Maka ijma' yang pertama menang. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya, ada ke? Ada. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk daripada kalangan para ulama' kita, terutamanya daripada ulama' salafus soleh kita, beratus-ratus, beribu-ribu nukilan sampaikan mutawatir bahawa ulama' salafus soleh kita selalu ulang benda yang sama. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kalau mereka tak sebut ghairu makhluk pun Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Okey, mutawatir dah. Dan ijma' dah pun. Ijma' yang dah mutawatir daripada kalangan salafus soleh, Al-Quran ialah kalamullah. Okey. Tapi datang terkemudian ada golongan yang daripada kalangan ahli kalam yang menafikan bahawa Al-Quran tu kalamullah, macam Mu'tazilah yang kata Al-Quran tu makhluk. Dan juga selain daripada mereka, ada yang menukilkan bahawa Al-Quran tu disepakati bahawa ianya makhluk pula. Al-Quran yang kita baca, yang ada dekat kita, mushaf yang ada dekat kita itu adalah makhluk. Okey, adalah makhluk. Dan kalam yang ada dalam tu, okey, mushaf yang ada dekat kita memang makhluk lah. Tulisan tu pun memang makhluk. Dakwat tu memang makhluk. Kalam yang ada di dalamnya juga mereka kata itu kalam makhluk. Bukan kalamullah. Itu bukan kalamullah. Kalam yang ada dalam mushaf tu bukan kalamullah. Pun ada yang nukil ijma' pula. Itu jadi pelik. Sekarang ni ada dua ijma'. Satu ijma' kata Quran tu kalamullah. Satu ijma' yang kata apa yang ada dalam mushaf tu, kalam itu bukan kalam Allah, itu kalam makhluk. Itu kalam Nabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam, kalam Jibril ke. So itu berlaku pertentangan di antara dua ijma'. Jadi siapa yang akan kita menangkan dan benarkan? Kita akan menangkan dan kita akan benarkan ijma' yang pertama lah, ijma' salafus soleh lah. Sebab dia datang dulu. Okey. Dan kaedahnya juga tuan-tuan dan puan-puan, ijma' ini tidak dapat tidak, ianya mesti bersandarkan kepada dalil. Pasti ada dalil. Kalau kita tak jumpa dalil, maksudnya kitalah yang lemah dalam pencarian dan ilmu kita. Sebab pasti ijma' ada dalil. Ulama' menyebutkan kaedah memang kullu ijma'in la budda an yastanida ila dalil. Semua ijma' pasti bersandarkan kepada dalil. Semua ijma' pasti ada dalil. Bahkan macam saya pernah sebut dalam kelas-kelas saya yang lain, sebahagian ulama' antaranya Al-Imam Najmuddin At-Tufi yang bermazhab Hambali menyenaraikan ijma' sebagai dalil yang lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Bukanlah kerana ia lagi mulia, tak. Sudah tentu dari sudut kemuliaan, dalil yang paling mulia dan agung dan tertinggi adalah Al-Quran. Dari sudut kemuliaan, dalil yang agung dan mulia dan tertinggi yang kedua adalah As-Sunnah. Tetapi dari sudut kekuatan sahaja, melihat aspek kekuatan sahaja, Al-Imam Najmuddin At-Tufi, masyhur ulama besar dalam mazhab Hambali, wafat 716 Hijrah. Beliau mengatakan ijma' lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Lagi kuat. Tinggi sini maksudnya lebih kuat. Kerana apa? Kerana Al-Quran boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang pelbagai.
Sebahagian salafus salih kita menyebutkan Al-Quran ini sifatnya hammalul awjuh. Memiliki wajah tafsiran yang pelbagai. Betul tak? Ada orang dia boleh baca Quran, dia claim dia faham macam ni. Ada orang dia baca Quran, dia claim dia faham macam ni. Ulama ni Imam Syafi'i baca Quran, tafsir macam ni. Imam Abu Hanifah baca Quran, tafsir macam ni. Imam Malik baca Quran, tafsir macam ni. Tafsiran yang kadang-kadang memang pelbagai lah. Dan bawa kepada khilaf lah. Khilaf yang kita cakap, khilaf yang ada keluasan padanya. Khilaf yang rahmah. Khilaf tanawwu'. Okay. Tapi ijma', bila ijma' datang, dia tak ada tafsiran. Okay. Ijma' datang, dia satu tafsiran tu je lah. Jadi sebagai contoh, kalau ada ijma' datang, kan, ada ijma' datangnya ijma', para ulama' telah bersepakat bahawa riba ini, riba nasi'ah dan riba fadl, kedua-duanya haram, sebagai contoh. Tak ada lagi orang boleh tafsirkan, oh sebenarnya yang haram ni riba nasi'ah saja, bukan fadl. Oh, yang haram ni riba fadl saja, bukan riba nasi'ah. Tak adalah, sebab jelas datang nukilan ijma' tu, ulama' ijma' bahawa riba fadl dan riba nasi'ah adalah haram. Bila datang ijma', contohnya ulama' ijma' bahawa solat yang wajib sehari semalam adalah 5 waktu. 5 lah. Tak ada orang lain boleh kata, oh sebenarnya kita mungkin boleh tafsirkan lain kot, bukan 5, 4 kot, bukan 4, 6 kot waktu. Tak ada. Nampak tak? So dalalah ijma' dia lebih kuat lah. Sekurang-kurangnya menurut Imam Tufi, lebih kuat dan lebih jelas menurut dalalah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Walaupun pandangan Imam Tufi ni tak adalah benar 100%, ulama' tetap kritik, tapi ianya pandangan yang menarik lah, wajar untuk kita sebut. Dia tak adalah benar 100%. Sebab apa? Sebab ada sahaja ayat Al-Quran yang tak ada punyai tafsiran, melainkan satu tafsiran sahaja. Okay? Ada sahaja ayat Al-Quran yang memang ada satu tafsiran je. Ada sahaja hadis yang hanya ada satu tafsiran sahaja. Ini ayat Quran dan hadis macam ni, inilah yang kita panggil dalam ilmu usul fiqh, dalalahnya dalalah nas. Dia bukan dalalah zahir, dalalah muawwal, tak ada dalalah nas. Ada ayat Quran dan hadis yang dalalahnya dalalah nas. Okey, seterusnya. Kemudian kata Imam As-Suyuti, dan tidak disyaratkan inqiradul ijma'. Maka suatu ijma' itu tidak boleh ditarik balik. Dan pandangan seorang pemuda yang lahir pada zaman berlaku ijma' itu, kemudiannya membesar menjadi mujtahid, tidak diambil kira. Ijma' boleh berlaku dengan kata-kata dan juga perbuatan, dan boleh juga berlaku dengan persepakatan sebahagian fuqaha yang tidak ditentang. Okey. Ini perbahasan tambahan, okey, yang Imam Suyuti sebutkan. Beberapa lagi perbahasan berkaitan dengan ijma'. Yang pertama Imam Suyuti sebutkan dekat sini adalah perbahasan inqirad al-ijma'. Ini adalah perbahasan yang masyhur dalam bab ijma'. Yang mana mazhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan inqirad al-ijma'. Inqirad al-ijma' tu apa? Inqirad al-ijma' tu maksudnya kesemua mujtahid yang bersepakat pada satu ijma' itu, pada satu kes ijma' tu, hendaklah kesemua mereka telah pun mati. Tu dia. Kenapa mati? Okey. Supaya bila mereka dah mati, dah tak ada kemungkinan mereka tarik balik persetujuan mereka itu. Yang mana bila mereka dah tak ada kemungkinan untuk tarik balik persetujuan itu, dah mustahil ijma' itu tadi ditarik semula. Sebab ijma' ni, kalau ianya berlaku, ada perbahasan ulama', boleh tak ianya ditarik semula oleh orang yang ada dalam ijma' tu, ahli ijma' tu sendiri. Jadi kalau kita ada 30 mujtahid, yang mana 30 itu adalah ahli ijma', kalau mereka bersepakat, ulama' ada bahaskan, boleh tak lepas mereka bersepakat tu, seorang dua kata nak tarik balik lah, tak setuju lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata mereka boleh tarik balik, dengan syarat mereka tu daripada kalangan ahli ijma'. Okey. Ada yang kata boleh. So untuk mengelakkan perkara ini berlaku, sebahagian mazhab seperti mazhab Al-Hambali, khususnya lah setahu ana,
Setahu saya hanya mazhab Hambali sahaja. Mereka mensyaratkan mesti kena ada inqiradul ijma'. Mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Maka di sisi mazhab Hambali, apabila berlaku suatu ijma' daripada kalangan mujtahid, okey, mujtahid tertentu, okey, mereka berkumpul ni, di sisi mazhab Hambali hendaklah kesemua mujtahid itu telah pun mati, barulah ijma' itu mula sah dan mula kita cakap aktif. Seolah di sisi mazhab Hambali, ijma' tu tak sah dan aktif lagi. Ijma' tu tidak sah dan aktif lagi sehinggalah kesemua mujtahid telah mati. Okey. Adapun di sisi mazhab Asy-Syafi'i tak. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, once ada sahaja berlaku kesepakatan, dah valid dan sah kesepakatan tu, ijma' tu dah jadi hujah. Tak perlu tunggu kesemua mujtahid mati. Tak perlu. Okey. Dan pandangan inqiradul ijma' ini juga, dia akan mengheret kita kepada permasalahan yang lain. Kepada permasalahan, macam mana kalau ada seorang pemuda, kisahnya macam ni tuan-tuan. Ada seorang pemuda ni, bila berlaku ijma' di kalangan, katakanlah ada 30 mujtahid. Ada 30 mujtahid pada suatu zaman. 30 ahli ijma'. Mujtahid, ahli ijma' ni maksudnya mujtahid lah. Yang menjadi ahli ijma' mesti mujtahid. 30 ahli ijma' ni bersepakat. Katakanlah mereka bersepakat pada tahun 2022. Okay, 30 ahli ijma' tadi bersepakat pada tahun 2022. Pada tahun 2022 itu, ada seorang budak, namanya contohlah Zaid. Zaid. Zaid waktu tu 12 tahun umurnya. Tak baligh lagi pun. Zaid ni rajin sangat belajar. Dan sebenarnya Zaid ni, pada masa akan datang, dia akan jadi mujtahid. Dia ni waktu umur 12 tahun, dia seorang mutafaqih. Orang yang belajar fiqh. Orang yang mengaji sungguh-sungguh. Talaqi dengan para ulama'. Saat berlaku ijma' tu, tahun 2022 tu, Zaid ni bukan ahli ijma' lagi. Betul tak? Dia budak lagi. 12 tahun, 11 tahun kan. Berlalu 20 tahun. 30 tahun. Tak adalah 20 tahun. Datang 2042. Datang 2042. 20 tahun sejak ijma' tu berlaku. Puluh daripada kalangan ahli ijma' tadi, katakanlah 25 daripada mereka telah pun wafat. 25 daripada mereka telah pun wafat. Masih berbaki 5. Masih berbaki 5. 5 ini tidak tarik balik kesepakatan yang mereka pernah berikan untuk ijma' tu. Tak pernah tarik balik. Mereka tak pernah tarik balik pandangan mereka yang mereka setuju dengan ijma'. Tak tarik balik. Tapi mereka masih hidup lah. Okey. Dan 20 tahun juga, bila 2042, Zaid yang tadi umurnya 12, sekarang umurnya telah menjadi 32. Muda juga 32. Okey, bolehlah. 32 tahun. Okey. 32 tahun. Muda dah juga sebenarnya. Tapi 32 tahun. Dan Zaid pada umur 32 tahun ini, dia telah mencapai darjat ijtihad. Dia dah jadi mujtahid. Katakanlah Zaid ni Masya Allah, sangat genius. Allah mudahkan bagi Zaid ni segala asbab untuk dia menjadi seorang mujtahid. Hafalannya kuat, dia sangat genius, dia bertalaqi dengan ramai para ulama', dia rajin. Umur 32 tahun dia jadi mujtahid. Umur 32 tahun Zaid jadi mujtahid. Sekarang tahun 2042, 5 baki ahli ijma' yang dulu ada masih hidup.
Ditambah dengan orang yang keenam iaitu siapa? Zaid. Zaid. Jadi Zaid ini kalau dia bersetuju, tak ada masalah lah. Ijma' tu akan berlangsung seperti biasa. Kalau dia membantah macam mana? Sebab dia dah jadi ahli ijma' yang baru. Dia dah jadi mujtahid kan? Dia dah jadi ahli ijma' yang baru. Ijma' yang sebelum ni berlaku pada tahun 2022 tu pun tak activate lagi, tak sah lagi sebab tak semua mati. So adakah pandangan Zaid ni sebaik sahaja dia jadi ahli ijma' itu diambil kira? Kalau ikut mazhab Hambali dia diambil kira. Okey. Kalau ikut mazhab Hambali pandangan Zaid itu diambil kira. Jadi Zaid boleh membantah ijma' yang berlaku sebelum tu. Boleh. Kalau ikut mazhab Hambali ya. Tapi kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita tak. Sebab tu kata Imam Suyuti kat sini, dan pandangan seorang pemuda yang lahir pada zaman berlaku ijma', iaitu kemudiannya membesar menjadi mujtahid tidak diambil kira. Okey? Tidak diambil kira. Ini dipanggil perbahasan inqiradu al-ijma' ataupun inqiradu al-asr. Okey, di sisi ulama usul. Okey. Dan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan syarat ni. Okey, mazhab Syafi'i tak syaratkan syarat ni. Syarat inqiradul asr atau inqiradul ijma' ini. Seterusnya, ijma' boleh berlaku dengan kata-kata dan juga perbuatan. Kita ada ijma' dari sudut kalam. Ulama sebut. Kita ada ijma' dari sudut perbuatan. Perbuatan ni apa? Perbuatan ni maksudnya ulama tu dia tak kata apa, tapi kita tengok dari sudut perbuatan dia, dia setuju dah tu. Jika ulama sekarang ni tengah bahas, cuba untuk bersepakat akan suatu hukum akad tertentu, transaksi tertentu, 10 orang sebutkan dengan lidah mereka, mereka setuju bahawa ianya halal. 10 lagi mujtahid itu tak sebut dengan lidah bahawa akad transaksi itu halal, tapi kita sendiri nampak 10 lagi tu terlibat dalam akad transaksi itu. Diorang sendiri buat. Okey. Diorang sendiri buat akad transaksi itu. Kan? Maka itu menunjukkan bahawa mereka pun mereka pun melihat bahawa akad transaksi itu halal lah. So berlaku ijma' lah kat situ. Walaupun 10 memberikan kata-kata, menyatakan ijma' secara lisan, 10 lagi yang berbaki menyatakan ijma' secara perbuatan. Okey. Dan boleh juga berlaku ijma' dengan persepakatan sebahagian fuqaha yang tidak ditentang. Pun boleh juga berlaku yang mana katakanlah ada 20 mujtahid, 10 sepakat, 10 lagi diam sahaja tak cakap apa. Sedangkan mereka mampu membantah. Telah berlalu masa yang cukup untuk mereka membantah, menyatakan ketidaksetujuan mereka, dan mereka memang well aware dan tahu pun bahawa 10 tu telah sepakat. Mereka tetap diam. Yang ni pun antara bentuk berlaku ijma' juga. Antara bentuk berlaku ijma'. Tak ada bantahan daripada mereka. Ini dipanggil ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Kenapa namanya sukuti? Sukut maksudnya diam. Diam tu maksudnya mereka tak cakap apa, tak bantah. 10 sepakat, 10 lagi diam, tak cakap apa, tak bantah. Tapi kalau ada 20 mujtahid, 20-20 tu sepakat dan 20-20 tu ucapkan dengan lisan, itu dipanggil sebagai ijma' sarih. Ijma' sarih. Ijma' sarih ni ijma' yang paling tinggi kualitinya. Ijma' yang paling tinggi dan paling kuat. Bawahnya sikit, dari sudut kekuatan, ijma' sukuti. Tetapi ijma' sukuti masih lagi hujah lah. Utamanya ikut mazhab kita masih hujah. Okey. Dan kebanyakan ijma', sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan ijma' adalah daripada kategori ijma' sukuti. Nak cari ijma' sarih sangat-sangat sukar. Sangat-sangat sukar.
Kebanyakan ijma' adalah daripada kategori ijma' sukuti. Okey? Okey. Seterusnya qaul sahabi. Qaul sahabi itu bukan hujah menurut pendapat jadid Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan pasti tertanya. Habis sahaja bab ijma', Imam As-Suyuti terus bahas tentang qaul sahabi. Bahkan Imam Suyuti seolah letakkan qaul sahabi itu satu geng, satu jenis perbahasannya dengan ijma'. Kenapa? Sebab ada munasabahnya tuan-tuan dan puan-puan. Ada sebab dan munasabahnya. Kerana qaul sahabi, okay, ni tuan-tuan dan puan-puan kena fokus dan faham baik-baik. Ramai orang yang dia tak faham dengan baik. Qaul sahabi ni ada dua. Satu bentuk qaul sahabi ini disepakati oleh majoriti ulama'. Hatta mazhab kita pun pakai. Bukan yang dibincangkan dekat sini. Tak. Ada satu jenis qaul sahabi, mazhab kita pun pakai. Mazhab kita tak tolak pun. Dan kenapa ianya dibincangkan setelah bab ijma'? Kerana qaul sahabi yang dipakai ini ialah qaul sahabi yang merujuk kepada ijma' sukuti yang berlaku pada zaman sahabat. Itu dia. Ijma' sukuti yang berlaku pada zaman sahabat. Jika qaul sahabi itu yang dimaksudkan daripadanya adalah ijma' sukuti yang berlaku pada zaman sahabat, iaitu ada sebahagian sahabat terutamanya daripada kalangan mereka yang pandangannya masyhur, pandangannya akan tersebar, mereka tu daripada sahabat-sahabat yang terkenal, mungkin mereka tu daripada kalangan sahabat-sahabat yang ada jawatan tertentu, qadhi dan sebagainya, ataupun level khalifah, yang mana mereka ada menyatakan satu pandangan dan tidak ditentang oleh sahabat yang lain, seperti berlaku pembukuan Al-Quran. Okay, bila Sayyidina Umar mahu kumpulkan Al-Quran dan bila Sayyidina Uthman mahu untuk buat salinan Al-Quran yang banyak, mushaf yang banyak untuk dihantarkan ke negeri yang pelbagai, betul tak? Kan? Bila Sayyidina Umar mulakan idea untuk buat pengumpulan Al-Quran, kemudian Sayyidina Uthman sambung dan kumpulkan dan buat pula salinan mushaf yang banyak. Ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman. Seorang je lah, betul tak? Dan pandangan ni tersebar sebab Sayyidina Umar khalifah, Sayyidina Uthman khalifah. Pasti semua sahabat tahu, tapi tak ada sahabat pun yang tentang. Kalau ada yang tentang pun, dan memang kalau kita belajar sejarah, ada yang tentang sekejap awal-awal. Okey, ada yang tentang sikit. Kemudian mereka bersepakat. Semua sepakat. Okey, maka sekarang ni dia tak jadi qaul sahabi ni. Ini bukan qaul sahabi. Ini dah jadi ijma' sukuti dah. Walaupun asalnya yang sebut pandangan tu Sayyidina Umar seorang sahaja, radhiyallahu anhu. Walaupun asalnya yang sebut pandangan tu Sayyidina Uthman seorang sahaja, radhiyallahu anhu. Nampak tak? So walaupun dia datang daripada seorang dua sahabat, tetapi qaul tu muntashir, tersebar. Walam yu'raf lahu nakir. Tak ada sahabat yang terus membantah, terus menyatakan ketidakpuashatian dia, tak ada. Ini menjadi ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Dan kalau qaul sahabi itu dimaksudkan yang ni, yang tahap ijma' sukuti ni, maka yang ni majoriti ulama' pakai. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun pakai. Majoriti mazhab pakai. Sebab dia hakikatnya bukan qaul sahabi, dia hakikatnya ijma' sukuti. Okey? Sebab itulah Imam As-Suyuti, itulah munasabah kenapa perbahasan qaul sahabi ni Imam Suyuti letakkan lepas perbahasan ijma'. Kan? Imam Suyuti letakkan lepas perbahasan ijma'. Dan perkara ini dijelaskan dan disentuh dengan sangat baik di dalam kitab Ijmalul Isabah fi Aqwalis Sahabah oleh seorang ulama yang sangat masyhur dan sangat alim, sangat hebat, pakar dalam bidang hadis dan juga dalam bidang usul. Namanya Al-Ala'i, Al-Imam Al-Ala'i, Al-Hafiz Al-Ala'i. Okay, wafat dalam kurun ke-8 Hijrah. Dalam kitab beliau Ijmalul Isabah fi Aqwalis Sahabah. Okey. Okey, itu selesai. Itu ijma' sukuti daripada batch sahabat.
Adapun qaul sahabi yang Imam Suyuti sebut kat sini, qaul sahabi tu bukan hujah. Menurut pendapat jadid Imam Asy-Syafi'i, ini qaul sahabi lain, bukan isu qaul sahabi yang berlaku ijma' sukuti tadi. Ini qaul sahabi yang macam ni. Ini qaul sahabi yang seorang sahabat bagi pandangannya, ataupun beberapa sahabat bagi pandangan mereka, dan kita tak tahu pandangan tu tersebar ke tidak. Kita tak tahu pandangan tu dipersetujui ke, dibantah dan dibangkah atau tidak. Tak tahu. Kita tak tahu. Inilah qaul sahabi yang menjadi perbahasan. Ada satu dua pandangan daripada para sahabat, kita tak tahu dia tersebar ke tak. Dan kita tak tahu sahabat lain setuju ke bantah. Ada contoh tak? Ada contoh. Banyak contoh. Antaranya, dalam isu takbir raya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau Aidul Adha, 10 Zulhijjah yang awal, dalam mazhab Syafi'i tidak disunatkan untuk takbir mutlak pada hari-hari awal Zulhijjah. Berbeza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, awal Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah disunatkan takbir mutlak sepanjang masa. Okey? Sepanjang masa. Dalam mazhab Syafi'i, hanya sunat takbir mutlak awal 10 Zulhijjah itu kalau nampak binatang sembelihan. Okey, kalau ada orang nampak binatang sembelihan, dia takbir. Okey? Dia takbir mutlak. Sebab apa? Okey, sebab ada qaul daripada sebahagian sahabat. Kalau anda tak silap, athar daripada Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Yang mana Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar memang takbir mutlak awal 10 Zulhijjah walaupun tak nampak binatang sembelihan. Dia takbir sahaja. Dan pandangan mereka ini, Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar ini, dijadikan dalil dan sandaran oleh ulama mazhab Hambali. Sebab tu mazhab Hambali kata sunat untuk takbir mutlak walaupun tak nampak binatang sembelihan. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i dia kata mesti kena nampak binatang sembelihan lah. Kalau tak ada. Takbir mutlak pada awal-awal Zulhijjah tu. Kan? Jadi agaknya kenapa? Sebab inilah yang kita belajar hari ni, iaitu qaul sahabi bukan hujah mengikut pandangan jadi Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i tak melihat pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam kes ni hujah. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i rasa pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dekat sini mungkin tak masyhur, diketahui oleh semua sahabat. Betul tak? Berbeza dengan pandangan contohnya Sayyidina Umar keluarkan. Sayyidina Umar selaku khalifah, bila berikan pandangan, sudah tentu pandangan tu akan diketahui oleh umum para sahabat sebab beliau khalifah. Tapi Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar tak ada jawatan tertentu seperti Sayyidina Umar. Okey. Dan mungkin Imam Syafi'i pun tak tahu ada sahabat lain yang sepakat ke ataupun sahabat lain yang bantah pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tersebut. Jadi sebabkan itulah Imam Syafi'i tidak berhujah dengan asar daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu. Bahkan Imam Syafi'i takwilkan bahawa bila ada yang kata bahawa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar takbir mutlak pada awal Zulhijjah, itu sebenarnya sebab nampak binatang sembelihan. Imam Syafi'i takwil riwayat tersebut daripada para sahabat. Ini menunjukkan qaul sahabi bukan hujah menurut Imam Syafi'i. Qaul sahabi yang saya maksudkan tadi, iaitu qaul sahabi yang kita tak tahu tersebar ke tidak dan kita tak tahu ada sahabat lain sokong ke bantah. Itu dia. Qaul sahabi yang macam ni, yang kita tak tahu tersebar atau tidak, kita tak tahu ada yang bantah atau sokong atau tidak ini, ia sendiri tidak jadi hujah. Qaul sahabi itu tak jadi hujah. Tapi jika digandingkan dengan dia dalil lain, qiyas ke apa ke, mungkinlah qaul sahabi itu boleh upgrade sikit, kita cakap dia jadi hujah penyokong ke, hujah dokongan ke, itulah. Tapi dia bukan boleh jadi hujah dengan dirinya sendiri. Ataupun dalam istilah ulama usulnya, dia bukan hujah yang mustaqillah. Kalau disokong oleh dalil lain macam qiyas, dia bolehlah jadi hujah yang penyokong. Okey, ulama panggil istiqnas. Okey. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi ana rasa kita sampai sini sahaja dulu. Berhenti dekat qaul sahabi. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada qiyas. Okey, kita akan masuk pada qiyas dari Risalah An-Nuqayah oleh Imam
As-Suyuti. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada soalan? Okey, tak ada soalan, okey, jadi sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap dari ana sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada kuliah pagi ini. Dan jangan lupa untuk ulang kaji dan sentiasa buat nota dan tengok baliklah catatan nota yang kita buat tu. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.